Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan masuk pada topik kelima, iaitu pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Berikut merupakan sinopsis bagi topik kelima. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia adalah terdiri daripada peradaban majmuk di mana merupakan gabungan daripada beberapa peradaban semenjak sejarah alam Melayu lagi, iaitu India, China dan Timur Tengah. Kemudian datangnya peradaban barat iaitu penjajah barat. Dan akhirnya pada waktu ini datangnya peradaban globalisasi. Seperti yang kita tahu juga, semenjak kemerdekaan 1957, Malaysia adalah beridentitikan pembinaan negara bangsa di mana bercirikan satu wilayah, satu perlembagaan dan satu kewarganegaraan. Pelbagai inisiatif telah diambil antaranya seperti sistem birokrasi negara, pelan perlembagaan 5 tahun ataupun pembangunan 5 tahun dan juga pembangunan ekonomi yang mendahului pembinaan negara bangsa. Dalam konteks ini, telah wujud beberapa elemen bangsa idaman yang menguasai wacana politik di Malaysia sebagai usaha untuk membina peradaban yang beridentitikan Malaysia pada waktu ini, dan ia adalah sangat mencabar dan perlu didebatkan dan dikupas. Objektif pembelajaran dalam topik ini adalah memahami proses pembinaan negara bangsa Malaysia melalui kepelbagaian peradaban, dan hasil pembelajaran bab ini, pelajar dapat menghuraikan proses pembentukan negara bangsa dan juga menganalisis negara bangsa Malaysia daripada perspektif peradaban. Berikut merupakan peterminda bagi topik yang kelima, iaitu peradaban majmuk, sejarah sosial, apakah definisi negara, bangsa dan juga bangsa idaman dan juga negara bangsa. Berikut merupakan kandungan khusus bagi topik kelima, iaitu yang pertama, pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Yang kedua, konsep negara dan bangsa. Yang ketiga, konsep dan perbentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia. Dan yang keempat, kepelbagaian idea bangsa idaman dan perbahasannya. Seperti yang kita maklum, sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa kita boleh kategorikan kepada sejarah alam Melayu dan juga peradaban beridentitikan Malaysia. Sejarah alam Melayu terdiri daripada peradaban pribumi alam Melayu itu sendiri dan juga pengaruh peradaban Asia seperti hubungan antara alam Melayu dan juga India, China dan juga Timur Tengah. Peradaban barat melalui penjajahan barat ke atas alam Melayu dan juga peradaban globalisasi, iaitu peradaban kini. Dan juga peradaban beridentitikan Malaysia adalah merujuk kepada peradaban semenjak kemerdekaan 1957 ke arah pembinaan negara bangsa. Mari kita imbas kembali apakah definisi zaman protosejarah, zaman pensejarahan dan zaman sejarah moden, dan apakah perkaitannya dengan masa kini. Seterusnya, peradaban globalisasi. Peradaban globalisasi adalah merujuk kepada era dunia tanpa sepadan, di mana pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan yang merangkumi perkembangan teknologi maklumat dan informasi seperti internet, komputer dan juga smartphone. Selain itu juga penggunaan media sosial yang berleluasa seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram dan lain-lain. Peradaban globalisasi ini membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan dalam konteks pelbagai seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuklah perkembangan dan juga pengaruh bidang ilmu dan pemikiran. Perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Apakah itu pembentukan peradaban majmuk? Peradaban majmuk merujuk kepada gabungan atau pencampuran beberapa peradaban yang membentuk peradaban beridentitikan Malaysia pada waktu kini, iaitu peradaban Melayu menjadi teras kepada peradaban majmuk di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, melalui sejarah alam Melayu, kita telah berinteraksi dengan pengaruh India, China juga Timur Tengah yang membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di tanah Melayu. Seterusnya disusuli oleh pengaruh penjajah barat seperti Portugis, Belanda dan juga Inggeris yang menyebabkan interaksi dan jaringan peradaban yang lebih rencam.
Hari ini, era globalisasi telah membawa pula berlakunya kacukan pelbagai peradaban tanpa sepadan melalui jaringan digital yang lebih kompleks. Kesemua pengaruh ini telah membentuk peradaban majmuk di Malaysia pada waktu hari ini. Berikut merupakan infografik berkaitan peradaban acuan Malaysia, iaitu peradaban Melayu, iaitu teras kepada peradaban majmuk di Malaysia, pengaruh peradaban India, China dan juga Timur Tengah, pengaruh peradaban penjajah iaitu Portugis, Belanda dan juga Inggeris, dan peradaban globalisasi iaitu peradaban kini. Seterusnya, kita pergi kepada transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, pembangunan berkaitan kemiskinan dan ketidaksamarataan bermula pada era tahun 1970-an, iaitu selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Kemudian disusuli oleh era pembangunan dan industri penghijrahan, iaitu sekitar 1980 hingga 1990-an. Seterusnya, berhijrah kepada pembandaran dan juga kelas menengah, iaitu sekitar tahun 2000, dan kita ke arah pembinaan ke arah negara maju semenjak tahun 2010. Berikut merupakan pembangunan migrasi dan berkaitan dengan teknologi, di mana kita boleh lihat dalam dua aspek, iaitu pertama, kemajuan melahirkan perubahan sosial dan juga transformasi sosial melahirkan kerencaman sosial berpaksikan budaya moderniti dan juga kepelbagaian, di mana perubahan sosial merangkumi pertanian sara hidup ke komersial industri, daripada golongan miskin ke kelas menengah dan juga daripada pendesaan ke kosmopolitan atau pembandaran. Kemudian, kerencaman sosial merangkumi pelbagai budaya moderniti dan juga kepelbagaian, di mana merangkumi perkongsian nilai sejagat, persamaan pendapat awam, batas etnik nipis dan juga tingkah laku horizontal bukan vertikal, iaitu hubungan sosial rentas, etnik dan juga agama, di mana hubungan adalah bersifat hubungan yang kuat antara manusia. Seterusnya juga, ia memberi impak kerencaman sosial kepada norma sejagat dengan peradaban yang pelbagai ini, iaitu lahirnya budaya politik baru dan juga nilai politik dan juga isu-isu semasa. Budaya politik baru seperti kebebasan bersuara, berpersatuan, akses kepada maklumat, demokrasi dan juga penglibatan. Manakala dalam kategori nilai politik pula adalah nilai amanah, integriti, keadilan, accountability, transparansi ataupun keterangkuman. Dan seterusnya, isu semasa adalah berkaitan rasuah, salah guna kuasa, keterangkuman jentera dan dasar awam, tadbir urusan yang baik dan juga feudalisme. Seterusnya, kita melihat kepada konsep negara bangsa. Definisi oleh Abdul Rahman Embu mengatakan konsep negara bangsa ini diperkenalkan di Eropah bermula apabila lahirnya kelompok bangsa yang menentang kuasa feodal dan proses pembentukan sistem baru yang dipanggil kapitalis. Kejayaan kapitalis ini membolehkan mereka berkuasa dan membentuk sebuah negara moden yang mempunyai sempadan atau wilayah dan bangsa tertentu. Negara bangsa ini adalah merujuk kepada budaya majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya, perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Ideal bagi negara bangsa ialah ia memiliki satu anak watan, satu kumpulan etnik dan juga satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan lain. Dan negara bangsa adanya adalah satu idea di mana bangsa sama dan ditadbir urus oleh negara berdaulat mereka sendiri. Benedict Adamson mendefinisikan negara bangsa melalui konsep Imagine Community yang mengatakan pertembungan tentang bentuk negara bangsa akan dimutakmadkan dengan kemerdekaan, di mana pelbagai bangsa itu menjadi satu bangsa seperti Indonesia. Berikut merupakan definisi oleh pelbagai sekolah berkaitan dengan konsep negara bangsa yang kita boleh lihat, iaitu antaranya negara bangsa ini merujuk kepada sebuah negara yang dihuni oleh sekumpulan manusia yang memperkenalkan diri mereka sebagai sebuah bangsa
atas landasan perkongsian budaya yang sama, sejarah, bahasa dan juga etnisiti dan juga faktor-faktor lain yang mengikat mereka sebagai satu identiti. Pembentukan negara bangsa. Apabila Malaysia diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos 1957, apa yang lahir ialah sebuah negara dan bukannya sebuah bangsa. Berikut merupakan pernyataan yang diberikan oleh Abdul Rahman Embong tahun 2001. Begitu juga dengan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, iaitu apa yang wujud adalah negara Malaysia dan bukannya bangsa Malaysia. Struktur sistem negara bangsa memerlukan promosi kepentingan sendiri sahaja tanpa melibatkan kepentingan pihak lain. Iaitu dalam pembentukan negara bangsa ini, ia merupakan satu usaha untuk membentuk kesetiaan dan juga ketaatan sivik yang sempurna. Manakala bagi fahaman konservatif pula, merujuk kepada pembinaan negara bangsa ini berdasarkan kepada etnik atau satu bentuk perpaduan organik. Berikut merupakan 3 kategori di bawah pembentukan negara bangsa. Yang pertama, satu bangsa, satu negara. Ini adalah merujuk kepada satu ras yang membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Ia melahirkan sebuah negara bangsa. Sebagai contoh, bangsa Jepun membentuk negara Jepun, bangsa Jerman membentuk negara Jerman. Yang kedua adalah bangsa tanpa negara. Terdapat beberapa bangsa tanpa negara dan mereka menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai autonomi sendiri. Sebagai contoh, bangsa Melayu Patani di selatan Thailand, iaitu mereka mempunyai identiti bangsa tersendiri tetapi negara dimiliki oleh orang-orang Thai. Selain daripada itu juga, bangsa Kurdis yang bertapak di utara Iraq. Bangsa ini berjaya membentuk wilayah autonomi Kurdistan, tetapi negara Kurdistan tidak diiktiraf dalam peta dunia. Yang ketiga adalah negara tanpa bangsa. Senario ini berlaku apabila wujudnya sebuah negara yang diperakui kedaulatannya, tetapi tidak jelas dari segi identiti bangsa yang dibina. Ia adalah boleh dirujuk sebagai konteks negara kita, iaitu Malaysia. Malaysia lahir sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai jenis kumpulan etnik yang mengekalkan identiti masing-masing. Satu bangsa Malaysia masih belum lagi terbentuk. Bentuk negara bangsa. Seperti yang kita tahu, setiap negara bangsa memiliki kumpulan etnik asal yang membina dinasti, empayar dan juga negara bangsa mereka. Namun begitu, dengan penghijrahan, perkembangan kapitalisme dan juga penjajahan, geopolitik negara telah mengalami perubahan melalui perjanjian dan juga penaklukan semenjak abad ke-16. Dalam pergolakan geopolitik dunia ini, dua bentuk negara bangsa telah dikenal pasti, iaitu negara bangsa tamu dan juga negara bangsa settler. Negara bangsa tamu adalah merujuk kepada wilayahnya diduduki oleh kumpulan etnik asal seperti Jerman, United Kingdom, Perancis, China, India, Thailand dan juga Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, Brunei dan juga Filipina dan Malaysia. Manakala negara bangsa settler pula adalah merujuk kepada komuniti migran yang menduduki negara itu telah meminggirkan dan meletakkan tanah-tanah reserve dan ada yang menghapuskan anak-anak watan asalnya, iaitu sebagai contoh negara seperti Amerika Syarikat, Kanada, Australia, New Zealand dan juga Singapura. Hegemoni politik adalah merujuk kepada amalan di mana anak watan ataupun anak jati sesebuah negara diakui dan diterima, walaupun negara ini memiliki komuniti migran dari negara-negara lain. Mereka akan bernaung di bawah payung anak watan itu sendiri. Dengan pemilikan tanah, penguasaan ekonomi dan juga politik oleh komuniti settler ini, kedudukan anak watan tidak diakui dan juga diterima dan hegemoni politik diganti dengan kumpulan etnik yang menguasai ekonomi dan politik. Yang ini adalah merujuk kepada negara bangsa settler. Seterusnya, untuk memahami konsep negara, kita perlu merujuk kepada sesebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan adanya kerajaan yang memerintah. Konsep negara adalah sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat
mentadbir urus ke atas satu wilayah dan juga diperakui oleh negara-negara lain. Rakyat setiap negara diikat dengan tanah, air dan juga perlembagaan serta kerayaatannya. Elemen terpenting bagi negara ialah penduduk atau rakyat memandangkan rakyatlah yang mencorakkan sesebuah pembangunan negara itu. Rakyat juga akan membentuk bangsa bagi sesebuah negara. Konsep negara juga diperkatakan oleh Marx dan Weber iaitu memperincikan ciri-ciri utama pembentukan sesebuah negara merangkumi adanya penduduk, sempadan dan juga kerajaan serta kedaulatan. Di mana dalam konteks negara ini, Weber mendefinisikan negara sebagai satu sistem politik yang didirikan oleh sekumpulan manusia yang menetap dalam sesebuah wilayah dan juga membina dan juga membentuk kerajaan yang sah. Negara juga adalah dirujuk sebagai sebuah organisasi politik yang berkuasa memerintah sesebuah wilayah dan menggunakan pelbagai kaedah dalam pemerintahannya, termasuk dengan cara kekerasan bagi mengekalkan sesuatu peraturan dan juga keseimbangan. Berikut merupakan infografik bagi konsep negara untuk kita memahami secara keseluruhannya, iaitu elemen negara terdiri daripada kedaulatan, kerajaan, wilayah ataupun sempadan serta penduduk iaitu rakyat atau populasi. Seterusnya kita memasuki terhadap elemen apakah itu konsep bangsa. Daripada dimensi sejarah, istilah bangsa berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud lahir. Ia merujuk kepada tempat asal lahirnya seseorang individu yang membawa kepada pembentukan satu kumpulan besar manusia. Bangsa ini juga adalah merujuk kepada kumpulan etnik, bahasa dan juga kebudayaan komuniti iaitu merujuk kepada definisi oleh Morton dan juga Islam tahun 2006. Pada kebiasaannya, bangsa ini adalah melalui keterikatan hubungan darah dan juga keturunan serta penggunaan bahasa yang sama, perkongsian tradisi dan juga sejarah. Ada sesetengah sarjana melihat bangsa itu dalam konteks yang mempunyai kepentingan kaum dan juga etnografi. Mereka berpandangan bahawa bangsa itu lahir daripada sekumpulan besar manusia yang bersatu melalui keturunan dan penggunaan bahasa yang sama. Benedict Adams pula mengtakrifkan bangsa sebagai sebuah imagined political community. Konsep bangsa juga adalah merujuk kepada sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan, dan juga bangsa adalah satu kumpulan manusia yang diikat dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu berteraskan perkongsian etnik, budaya dan sejarah. Seringkali kita lihat ikatan bangsa ini dikaitkan dengan pertalian darah, kekeluargaan etnik, budaya, agama dan juga wilayah, di mana kuatnya membentuk perasaan kebersamaan atau belonging together. Oleh itu dapat dirumuskan bahawa bangsa adalah sekumpulan besar manusia yang mempunyai keterikatan melalui perasaan kekitaan bersama dalam sesebuah negara. Berikut merupakan infografik berkaitan dengan konsep bangsa, iaitu satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal iaitu ras dan keturunan, kaum kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya yang sama, satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Seterusnya adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah merujuk kepada perihal warga negara kerakyatan sesebuah negara. Ia membawa maksud kerakyatan, rupa bangsa dan juga bangsa seorang, iaitu merupakan definisi dapat oleh Zainal Abidin tahun 2003. Setiap negara mempunyai penduduk yang diiktiraf berdasarkan undang-undang negara berkenaan dan membentuk sebuah komuniti politik. Ini bermakna kewarganegaraan adalah satu bentuk kerakyatan atau kedudukan sah yang mengikat seseorang individu dengan negaranya. Melalui kedudukan sah tersebut, seseorang warga negara mendapat perlindungan, hak-hak istimewa dan juga tanggungjawab sepatutnya diberikan terhadap sesebuah negara. Berikut merupakan naratif negara bangsa Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, sebuah negara etno berpasakkan anak watan dalam masyarakat kepelbagaian diintegrasikan
perlembagaan dan tersulam ruang sivik dalam governance dan juga pemerintahan dengan keadilan, keterangkuman dan demokrasi dalam membina negara bangsa Malaysia. Negara bangsa Melayu ataupun Malaysia integrasi. Hegemoni politik memperakui dan menerima anak watan dan komuniti migran diberikan kerakyatan negara. Dalam perlembagaan mencerminkan kenyataan sejarah panjang di mana Melayu, Islam, Bahasa Melayu, Raja dan juga Akta 153 iaitu kedudukan Melayu dalam negara dijadikan pasak perlembagaan. Ia adalah dari segi elemen tapak integrasi di mana yang di-Pertuan Agong sebagai simbol perpaduan negara, Islam agama rasmi persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dalam aman dan damai. Dan juga dalam konteks bahasa adalah bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan tetapi bahasa ibunda lain boleh dipelajari dan juga YDPA iaitu melalui Akta 153 menjamin kepentingan minoriti kaum lain. Apabila Malaysia dibentuk, rakyat Sabah dan Sarawak juga diperakui sebagai bumi putera bagi tanah Melayu ataupun Malaysia. Berikut merupakan pembinaan negara bangsa melalui asimilasi atau integrasi oleh negara kita dan juga negara sekeliling. Dan berikut merupakan gambar raja berkaitan hegemoni negara bangsa idaman semenjak negara kita mencapai kemerdekaan, sebelum, semasa dan juga selepas mencapai kemerdekaan. Etos bangsa iaitu ethnic nationalism dan juga bangsa. Perkataan etos telah mula digunakan sejak zaman Greek lagi iaitu berasal daripada perkataan etika, sikap, kepribadian watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu perkara. Etos membawa maksud pandangan hidup yang khas sesuatu golongan sosial yang didasarkan kepada sifat, nilai, adat istiadat yang memberi watak dalam masyarakat. Dan etos juga adalah merujuk kepada nilai-nilai khas, tradisi, identiti dan wawasan masa depan atau takbir sesebuah bangsa dalam sesebuah negara. Dalam konteks Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad tahun 1992 telah mengemukakan etos bangsa seperti berikut. Ia merangkumi 7 elemen iaitu yang pertama adalah perkongsian sejarah spirit, pengalaman dan juga perkongsian nilai, adanya persamaan identiti dan juga perkongsian destinasi ataupun matlamat. Yang seterusnya adalah kesetiaan, yang seterusnya adalah komitmen dan juga ikatan kebersamaan antara bangsa dalam sesebuah negara. Definisi oleh Muhammad Mahathir tahun 2015 juga mengatakan etos nasional adalah ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu lain-lain dan yang mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai, perasaan dan juga semangat, kepercayaan dan juga identiti secara bersama. Walaupun konsep identiti nasional, kebangsaan dan etos bangsa dikaitkan dengan bangsa, mengukurnya adalah sulit dan hanya dapat dipantau bentuk dan identitinya di negara itu. Setiap bangsa memiliki warisan etnik simbolisme dalam jangka pensejarahan seperti bendera, bahasa, pakaian, makanan, muzik, tarian, arkitek bangunan, kerabat diraja, pahlawan, buku sekolah dan juga keselamatan negara dan sebagainya sebagai asas bangsa yang mengikat ciri-ciri dan identiti secara bersama. Berikut merupakan geopolitik negara dan juga perubahan politik yang berlaku dalam konteks negara kita, di mana kita boleh melihat dalam 2 elemen iaitu yang pertama dari segi sebelum merdeka dan juga selepas mencapai kemerdekaan melalui pasca DEB. Sebagai kesimpulan, kita haruslah mengetahui apakah itu definisi peradaban majmuk iaitu peradaban yang merujuk kepada gabungan atau campuran pelbagai bentuk peradaban yang menyerap masuk ke dalam alam peradaban Melayu. Negara pula adalah bercirikan penduduk, wilayah, kerajaan dan juga kedaulatan. Manakala bangsa adalah merujuk kepada satu kelompok manusia, satu ikatan ketatanegaraan dan juga komuniti politik. Sementara itu, negara bangsa adalah merujuk kepada majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional,
perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Dan seterusnya diikuti dengan negara bangsa idaman iaitu Malay Plural Society. Dan seterusnya apakah itu etos nasional, iaitu etos nasional adalah ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat individu terhadap kesetiaannya kepada sesebuah negara. Berikut juga merupakan kesimpulan yang kita boleh perhalusi, iaitu ia merujuk kepada pra-penjajahan, penjajahan, pasca kolonial dan juga peradaban acuan Malaysia, iaitu peradaban masa kini. Dan seterusnya adalah rujukan yang boleh digunakan pakai dalam konteks topik kelima ini. Sekian, terima kasih.